10,000 dijangka hadir Himpunan Malaysia bersama Palestin malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Lebih 10,000 orang dijangka menyertai Himpunan Malaysia bersama Palestin di Stadium Axiata Arena Bukit Jalil malam ini. Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission Malaysia selaku penganjur utama memaklumkan lebih 40 badan bukan kerajaan NGO akan turut terlibat pada perhimpunan berkenaan. Perhimpunan dijadualkan bermula dengan solat maghrib disusuli solat hajat dipimpin imam dan qari dari Palestin, Sheikh Rami As-Sausi. Kita sasar minimum 10,000. InsyaAllah 10,000. Kalau hari ini kita dapat lebih ramai, kita cuba seramai mungkin untuk hadir. Orang ramai, kita kata penduduk-penduduk yang ada di sekitar Lembah Kelang boleh untuk anjurkan. Dia tidak ada sebarang syarat, tidak ada sebarang had umur dan tidak ada sebarang halangan kalau mahu angkat apa-apa plakat yang sebenarnya menyatakan penilaian dan kemarahan kita terhadap rejim Zionis. Peserta digalakkan memakai baju berwarna putih serta mengibarkan bendera Palestin dan jalur gemilang sebagai tanda solidariti Malaysia kepada Palestin. Pintu stadium akan dibuka pada pukul 6 petang. Antara artis yang dijangka hadir, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan Faizal Tahir. Sebagai tanda sokongan kepada perjuangan umat Islam Palestin di Gaza, beberapa bangunan di sekitar ibu negara disinari cahaya warna 4 rona bendera Palestin sebagai tanda sokongan kepada perjuangan penduduk negara berkenaan. Antaranya Stadium Bukit Jalil yang turut dilimpahi cahaya warna hijau, merah dan putih sebagai tanda solidariti bersama Palestin. Limpahan cahaya berkenaan bagi menyahut seruan dan menzahirkan simbolik solidariti rakyat Malaysia terhadap perjuangan rakyat Palestin. Saya ucap terima kasih kerana rakyat Malaysia, umat Islam utamanya dan juga rakan-rakan dari pelbagai kaum telah bangkit menyatakan pandangan mereka dalam beberapa siri perhimpunan di sekitar wilayah dan juga beberapa negeri. Ini suatu perkembangan yang sangat baik kerana ini suatu suara kebangkitan rakyat Malaysia yang menolak kezaliman dan mempertahankan hak rakyat Palestin. Oleh kerana saya juga sempat berkunjung ke dunia Arab khususnya dan Turki dan dapat pandangan langsung dari pemimpin negara yang terlibat dalam usaha meleraikan kes ini. Saya juga berasa bertanggungjawab untuk memberi penjelasan langsung kepada rakyat. Dan insya-Allah hari Selasa malam kita akan berhimpun di Axiata. Saya akan rumuskan dengan memberikan penerangan mutakhir tentang perkembangan yang berlaku dan pendirian kerajaan Malaysia. Sidang Dewan Rakyat dimaklumkan Malaysia kekal di tangga ke-36 daripada 132 negara dalam Global Innovation Index GII 2023. Laporan penuh bersama Fauzura Yusof. Silakan. Malaysia berada pada kedudukan kedua sebagai negara paling berinovatif selepas China dalam kalangan 36 negara kumpulan berpendapatan sederhana atasan. Demikian menurut laporan Global Innovation Index GII 2023. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chah Lee Kang memaklumkan dalam kalangan negara ASEAN pula, Malaysia kekal berada di tempat kedua selepas Singapura. Meski Malaysia kekal di kedudukan ke-36 daripada 132 negara, skor GII meningkat kepada 40.9 berbanding tahun sebelumnya. Bagi memastikan Malaysia berada di kedudukan 30 negara teratas dalam GII menjelang tahun 2025, mesti akan melaksanakan inisiatif berikut. Yang pertama, mempergiatkan usaha-usaha pengkomersialan dengan pengukuhan dan pelaksanaan dasar pengkomersialan harta intelek dan reka cipta dibiayai kerajaan 2021 hingga 2025. Menggalakkan lagi banyak penglibatan pihak swasta dalam RDIC&E.
R&D dan innovation, commercialization dan juga ekosistem. Bagi meningkatkan business expenditure on R&D (BERT) melalui pelaksanaan Malaysia Science Endowment (MSE). Jelas Kang, peningkatan prestasi Malaysia didorong pelbagai inisiatif, antaranya penubuhan jawatan kuasa interagensi, pemantauan daya sains GII serta bengkel penyelarasan input inisiatif GII. Selain membangunkan sistem model data GII bagi menyediakan analisis terperinci mengenai metodologi GII. Sementara itu juga 8.15 juta nombor telefon dikitar semula setakat ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, jumlah itu direkodkan daripada 49.4 juta nombor telefon yang aktif. Menurut beliau, bagi menangani masalah dan kurangkan risiko berkaitan panggilan kepada pengguna nombor lama, nombor yang tidak aktif akan memasuki tempoh kuarantin sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum boleh digunakan semula oleh pengguna yang baharu. Jika terdapat panggilan yang mengancam keselamatan pengguna baru, disarankan supaya laporan polis dibuat dengan segera. Sekiranya pengguna berhadapan dengan jenayah penipuan, pengguna hendaklah melaporkan perkara tersebut ke talian bantuan Pusat Respons Skam Kebangsaan atau NSRC pada nombor talian 997. Dalam pada itu, 20 akaun pemajuan perumahan HDA bagi projek kategori sakit telah dibekukan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Tindakan itu selepas siasatan dilakukan terhadap pemaju yang mengabaikan tanggungjawab sekaligus menjejaskan kepentingan pembeli. Akta 118 dan peraturan-peraturannya telah menggariskan dengan jelas berkaitan HDA dan laporan kewangan yang bertujuan untuk mengurangkan risiko projek menjadi sakit dan terbengkalai. Selain itu, pemaju juga boleh dikompaun sehingga maksimum RM50,000 sekiranya gagal melaksanakan kewajipan sebagaimana peruntukan di dalam Akta 118 dan peraturan-peraturannya. Sebanyak 284 kompaun telah dikeluarkan bagi kesalahan di bawah Seksyen 7(E) pada tahun 2022 dan 2023. Tambahnya, bagi memastikan peruntukan berkaitan HDA dipatuhi, pihaknya melakukan pemantauan serta semakan laporan kemajuan keuangan yang dikemukakan pemaju termasuk audit berterusan. Ketika ini hanya Sarawak bersedia menerima tawaran berkenaan, sementara wilayah Persekutuan Terengganu dan Pahang tidak bersetuju. Sebanyak 4.7 juta ringgit diperlukan bagi kos penyelenggaraan rumput berkenaan. Baik, sekian dahulu buat masa ini untuk perkembangan di bangunan Parlimen ketika ini. Untuk berita tengah hari seterusnya, kembali bersama dengan Farhatu di studio. Silakan. Baik, Fauzura, terima kasih. 50 penduduk daripada 16 keluarga dipindahkan ke sebuah pusat pemindahan sementara PPS di Hilir, Perak selepas kediaman mereka dilanda banjir sejak petang semalam. Menurut Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah, mangsa terjejas dipindahkan ke Dewan Serbaguna Padang Tembak Teluk Intan yang dibuka sejak malam tadi. Mangsa terjejas terdiri daripada 15 lelaki, 19 wanita, 21 kanak-kanak serta seorang orang kelainan upaya OKU. Mereka adalah penduduk dari Lorong Kedah, Lorong Belakang Klinik, Batu 9, Simpang 3 dan Batu 10. Keadaan turut diburukkan apabila pam Jabatan Pengairan dan Saliran JPS di Cangkat Jong tidak berfungsi. Kejadian dipercayai berpunca daripada limpahan air Sungai Bidur akibat hujan lebat. Seorang pesara kerugian lebih RM127,000 selepas diperdaya sindiket phone scam yang menyamar sebagai pekerja syarikat kurier dan pegawai polis. Ketua Polis Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, wanita berusia 61 tahun itu menerima panggilan pada 25 September lalu.
Mangsa dikatakan mempunyai bungkusan yang bermasalah sebelum disambungkan kepada talian dipercayai ibu pejabat polis kontingen Pulau Pinang. Mangsa diperdaya suspek yang menyamar sebagai pegawai polis untuk mengemukakan gambar muka hadapan kad bank miliknya. Mangsa menyedari ditipu selepas anak perempuannya memeriksa telefon bimbit. Sebanyak 3 transaksi dilakukan ke atas 3 akaun bank milik individu berlainan sepanjang tempoh antara 9 hingga 10 Oktober lepas. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Kira-kira 40,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM belum mendaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV sekaligus menyukarkan agihan pelbagai bantuan kepada mereka yang berkelayakan. Berdasarkan pangkalan data jabatan itu, terdapat 230,000 veteran tentera melibatkan 188,000 berpencen dan 78,000 veteran tidak berpencen telah berdaftar setakat ini. Kira-kira 40,000 orang lagi tidak dapat dikesan kerana tidak mengemaskini maklumat di JHEV dan Persatuan ATM di tempat masing-masing. Dia tidak perlu pergi mendaftar sebenarnya. Kalau orang cakap kenapa nak daftar, sebab dia bekas anggota tentera. Tetapi dia kena lapor ke JEF, bukan daftar. Pergi ke JEF, lapor untuk kita wujudkan rekod mereka di dalam sistem kami. Rekod dia ada nama saja. Masuk dalam persatuan dan persatuan akan membantu. JHEV memperuntukkan RM238 juta kepada veteran tentera untuk kebajikan mereka membabitkan 7 elemen, antaranya bantuan bencana alam, pembaikan rumah, pendidikan, kesihatan, pengurusan jenazah. RM178 juta telah disalurkan setakat ini, manakala baki kira-kira RM20 juta akan disalurkan menjelang akhir tahun. Hai, saya Yasmin Hani. Kita akan bersama dengan Encik Muzaffar Osman, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif ASMB untuk mengupas tajuk kita, Ramai Jadi Mangsa, sejauh mana kebalnya urus niaga maya. Sembang-sembang ASMB. Beli! Bos, betul lah Shopee ada pengantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Bursa Malaysia dibuka tinggi sedikit pagi ini meskipun kalangan bursa serantau masih dalam sentimen berhati-hati. Indeks FBM KLCI turun 4.09 mata kepada 1,434.03 mata setakat pukul 12.25 tengah hari tadi. Wydad muncul antara kaunter saham paling aktif, susut 5.5 sen kepada 48 sen. Medtronic Global merosot setengah sen kepada 1.5 sen disusuli Revenue yang mencatat peningkatan 2 sen kepada 23 sen. Beralih kepada kaunter saham paling untung, FND naik 26 sen kepada RM26.4. GreatTech Technology bertambah 12 sen kepada RM4.40, manakala Vitrox meningkat 12 sen kepada RM7.24. Ringgit dibuka lebih tinggi sedikit berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini melantun semula selepas terjejas berikutan sentimen penghindaran risiko ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.77 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.49 dan berada pada 3.19 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.85 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.10 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.21. RAM Ratings menjangka lebih banyak perubahan ketara dalam perbelanjaan kerajaan untuk jangka sederhana. Ini berikutan keperluan bagi merangsang pertumbuhan ekonomi yang semakin berkurangan.
Belanjawan 2024 mampu membantu dalam memberi tumpuan kepada menambah baik defisit fiskal negara tanpa menjejaskan pertumbuhan ekonomi dalam tempoh terdekat. Agensi penarafan itu berkata komitmen kerajaan untuk mengurangkan defisit fiskal telah disokong oleh beberapa langkah yang akan melonjakkan hasil. Ini meliputi kenaikan kadar cukai perkhidmatan kepada 8%. Kutipan cukai yang lebih tinggi juga disokong menerusi langkah kecil dalam rasionalisasi subsidi seperti penghapusan subsidi ayam dan telur, penarikan subsidi elektrik untuk pengguna elektrik berat serta penyasaran subsidi diesel. Lembaga Pembangunan Langkawi Lada kekal optimis mencapai sasaran 3 juta pelancong menjelang akhir tahun ini, meski berbaki 2 bulan terakhir sebelum 2023 melabuhkan tirai, masih terdapat 15 acara yang dirancang di Pulau Pelancongan itu. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Lada Pengurusan, Ahmad Fuad Cik Ani alias Abdul Ghani, sehingga September lalu Langkawi mencatatkan kedatangan pelancong seramai 2.04 juta orang. Beliau berkata usaha menarik pelancong terus diperhebat dengan kerjasama dari semua pihak termasuk Tourism Malaysia. Dari pelbagai acara yang kita jalankan, macam hari ini juga Pembol juga hampir 800 penyertaan, 4 malam di sini untuk peserta-peserta. Dan kita ada lagi macam tadi dimaklumkan ada 15 lagi program dan acara-acara yang akan dijalankan sehingga ke penghujung tahun 2023 ini, dan kita menjangkakan pencapaian itu insya-Allah secara purata akan dicapai untuk dari segi jumlah kedatangan pelancong ke Langkawi. Beliau ditemui pada penutup Northern Panball Super League and PSL Grand Finale 2023 Lada Cup. Acara 2 hari itu menarik penyertaan 3 negara luar, Singapura, Taiwan dan Australia. Beli! Betul! Shopee ada penghantaran percuma! Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Susulan keganasan yang meningkat di sempadan Lebanon Israel berikutan perang di Gaza, hampir 20,000 orang kehilangan tempat tinggal di selatan Lebanon dan kawasan lain. Sejak 8 Oktober lalu, hampir 20,000 orang telah menjadi pelarian di Lebanon. Menurut Pertubuhan Antarabangsa untuk Migrasi, pergerakan itu kebanyakannya oleh mereka yang melarikan diri dari selatan Lebanon, manakala sebahagian lain berpindah dari kawasan lain. Pihak berkuasa Israel juga telah memindahkan berpuluh-puluh bandar dan komuniti dari utara Israel. Ramai yang melarikan diri dari selatan Lebanon telah berpindah ke utara di bandar pesisir pantai Tyre, iaitu 18 km dari sempadan. Seorang ahli Parlimen Lebanon berkata pergerakan itu memberi tekanan kepada keluarga yang menjadi tuan rumah kepada pelarian dan kerajaannya yang bergelut dengan krisis ekonomi. Kira-kira 6,000 orang telah mencari perlindungan di Tyre dan 3 sekolah telah digunakan untuk melindungi sebahagian daripada mereka. Pelepasan sisa air radioaktif terawat dari loji Fukushima Daiichi berjalan lancar setakat ini. Menurut operator loji, fasa kedua pelepasan sisa air itu selesai mengikut jadual pada Isnin. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA mengesahkan tiada sebarang isu dikesan selepas 2 fasa pelepasan sisa air radioaktif terawat. Loji Fukushima Daiichi mula melepaskan sisa air tersebut 24 Ogos. Operatornya, TEPCO Electric Power Company, TEPCO, memaklumkan bagi fasa kedua pelepasan melibatkan 7,800 tan air terawat. Ujian sampel air laut juga mengesahkan ia memenuhi standard keselamatan. Susulan tindakan Jepun melepaskan sisa air terawat ke laut, China dan Rusia kini mengenakan larangan import makanan laut dari negara itu. Indonesia sedang merangka pakej bantuan untuk memastikan kadar inflasi negara kekal rendah dan melindungi kuasa beli rakyat. Usaha itu juga bertujuan merangsang pertumbuhan ekonomi.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, satu teknik analisis akan turut dijalankan untuk menilai sejauh mana sektor keuangan bakal dipengaruhi keadaan pasaran yang sangat tidak menentu. Langkah-langkah untuk melindungi kuasa beli khususnya akan dijalankan berikutan fenomena El Nino. Harga barangan makanan seperti beras, cili dan gula melambung tinggi walaupun inflasi teras negara kekal rendah. Rupiah terus melemah akibat sikap berhati-hati pelabur ketika Amerika mengetatkan dasar keuangannya dan ketegangan berlarutan di Timur Tengah. Mata wang Indonesia itu dilaporkan menjunam ke paras terendah sejak 2020. Mulyani menegaskan akan menyelaraskan dasar fiskal dan keuangan untuk mengurangkan risiko daripada perkembangan global. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat akan mengadakan undian kali keempat hari ini bagi memilih speaker. Calonnya termasuk ahli Kongres Jack Berman, Byron Donalds, Tom Emmer, Kevin Hern, Mike Johnson, Gary Palmer, Austin Scott dan Pete Sessions. Mereka yang dipilih sebagai speaker perlu memperoleh undi majoriti di Dewan Perwakilan. Kongres perlu meluluskan undang-undang pembiayaan kerajaan sebelum 17 November demi memastikan kerajaan terus berfungsi. Pentadbiran Presiden Joe Biden turut meminta pembiayaan tambahan $106 bilion. 3 Oktober lalu, Kevin McCarthy disingkirkan sebagai speaker menerusi usul yang dikemukakan perwakilan. Kehebatan skuad hoki remaja negara bakal diuji pada kejohanan Piala Sultan Johor SOJC 2023 yang bakal membuka tirainya hujung bulan ini. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM Datuk Seri Subahan Kamal berkata, ia platform terbaik bagi memperkemas pasukan serta mencongak peluang menjelang Piala Dunia Hoki Remaja di Kuala Lumpur Disember ini. Saya amat terima kasih kepada Persatuan Hoki Johor kerana mereka telah menganjurkan Sultan Johor Cup di Johor Bahru yang akan berlangsung pada hujung minggu ni. The reason I'm saying that is because if you look at the list, all the top teams in the world are here. Those who are going to play, except for GB, Great Britain, going to play in Kuala Lumpur, in Johor. So that actually gives us a room for the coaches and the technical experts to analyse how good are the teams, because we don't get the opportunity to play everybody. But I tengok kebanyakan tim yang main Junior World Cup is here. Antara pasukan yang akan memeriahkan SOJC 2023 adalah Australia, India, Jerman dan Pakistan. Semua perlawanan akan berlangsung di Stadium Hoki Taman Daya, Johor Bahru. Kejohanan trofi juara-juara Asia ACT Wanita Ranci 2023 menjadi medan pemilihan pemain Malaysian Tigers ke kelayakan Sukan Olimpik 2024 di Paris. Kejohanan akan membuka tirai pada 27 Oktober hingga 5 November ini di India. Ketua Jurulatih Skuad Hoki Wanita Kebangsaan Muhammad Nasihin Nubli Ibrahim mencabar 20 pemain yang dibawa ke ACT bagi menunjukkan kebolehan individu dimiliki. Mereka akan dinilai untuk disenaraikan dalam skuad kelayakan Sukan Olimpik Paris 2024 dijadual berlangsung Januari depan. Barisan pemain dipilih ke kejohanan ACT kali ini terdiri daripada mereka yang memiliki tahap kualiti, skill teknikal dan ketahanan serta kekuatan fizikal. Menerusi senarai pemain yang dikeluarkan, Muhammad Nasihin berkata 15 daripadanya merupakan mereka yang berada dalam skuad Sukan Asia Hangzhou baru-baru ini. Selain tuan rumah kejohanan ACT Wanita 2023 yang menggunakan format round robin, menyaksikan Malaysia akan menerima tentangan daripada China, Jepun, Korea Selatan dan Thailand. Arab Saudi akan melancarkan Piala Dunia E-Sukan secara tahunan. Ia akan merangkumi permainan-permainan paling popular di dunia dengan hadiah kemenangan terbesar dalam sejarah E-Sukan. Putera Mahkota Saudi Muhammad Salman berkata pertandingan akan diadakan setiap tahun di Riyadh bermula musim panas 2024. Sukan, e-sukan dan sukan permainan menjadi sebahagian daripada pelan transformasi Putera Mahkota itu. Kerajaan menyalurkan ratusan bilion dolar bagi mempelbagaikan ekonomi negara dan mengurangkan kebergantungannya kepada minyak. Savvy Games Group akan melabur 142 bilion rial bagi menjadikan Arab Saudi hub global untuk e-sukan di Timur Tengah.
Di bawah pelan itu, negara tersebut menyasarkan untuk menubuhkan 250 syarikat permainan tempatan yang akan mewujudkan 39,000 pekerjaan dan meningkatkan sumbangan sektor itu kepada ekonomi negara kepada 50 bilion rial menjelang 2030. Bekas juara junior Andy Murray mara ke pusingan kedua kejohanan tenis dalam Dewan Swiss Indoors selepas mengalahkan pemain Jerman Yannick Hanfmann 7-5-6-4 awal pagi tadi. Juara Grand Slam 3 kali Murray yang tewas pada pusingan pertama dalam kejohanan sebelum ini kembali bangkit walaupun gagal melakukan servis apabila mendahului 5-4 dalam setiap set. Murray yang gembira dengan keputusan itu menyifatkan ia satu permulaan baik untuk beliau memulakan kempen bagi kemenangan seterusnya. Murray seterusnya akan bertemu pemain Argentina Thomas Martin Echeverry yang mengetepikan pilihan ke-8 Sebastian Corda dari Amerika Syarikat 6-3, 1-6, 6-3. Pemain Argentina Sebastian Baez dan pemain Jerman Ian Leonard Struff turut mara ke pusingan kedua. Tular di akaun media sosial, seorang pempengaruh yang rapat dengan pembangkang cuba mengaitkan isteri Perdana Menteri dengan Israel. Menerusi hantaran terbabit, pelaku memaparkan akaun Instagram Benyamin Netanyahu. Dia kemudian memaparkan gambar Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail yang kebetulan ada dimuat naik dalam akaun berkenaan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati gambar isteri Perdana Menteri itu dirakam dalam sebuah majlis sempena Perhimpunan Agung PBB bulan lalu. Majlis berkenaan turut dilapor media. Dalam lawatan sempena sesi debat umum UNGA ke-78, isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail turut diraikan di majlis berasingan. Beliau bersama isteri-isteri pemimpin negara lain dirai wanita pertama Amerika Syarikat Dr. Jill Biden. Laporan polis berkaitan isu terbabit dibuat di IPD Ceras petang tadi. Satu lagi hantaran berbau fitnah dikesan pasukan Biar Betul. Menerusi hantaran di TikTok, si kaki fitnah mendakwa Menteri Belia dan Sukan seorang yang pro-Israel. Hantaran itu turut menuduh parti dianggotai menteri itu mendapat dana daripada negara Arab terbabit. Ia diberi sebagai balasan kepada usaha rasionalisasi hubungan Malaysia-Israel. Perkara itu dinafikan Hannah Yeoh dan memaklumkan ia fitnah lama yang diulang kembali. Laporan polis telah dibuat beliau pada 2017. Henti rantaian penyebaran fitnah. Semak maklumat yang anda terima. Jika ada terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Himpunan Malaysia bersama Palestin bermula 6.30 petang ini di Axiata Arena Bukit Jalil. Orang ramai yang hadir digalakkan berpakaian putih. Saya Farhatul Asyati Osman, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.